وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Yang bermaksud firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang telah diturunkan Alkitab kepada mereka, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, sedangkan mereka masih belum mahu insaf. Lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif: Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang bermaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, sesungguhnya di dalam badan seseorang itu ada seketul daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Dan apabila ia rosak, maka akan rosaklah sekalian anggota badan. Ketahuilah, itulah yang dikatakan hati. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga riwayat daripada Al-Imam Al-Muslim. Daripada dua nas, satunya daripada ayat Al-Quran dan satunya daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan peringatan kepada kita orang-orang yang beriman supaya sentiasa menjadikan hati mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan memastikan seluruh anggota tubuh badan kita ini sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi, bagaimana Allah berikan peringatan kepada kita. Yang mana Allah sebut, Allah kata, belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman
untuk khusyuk hati mereka ini, yakni mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dan tunduk kepada kebenaran, yakni apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan benda yang telah diturunkan oleh Allah. Apa dia benda yang diturunkan oleh Allah? Yaknilah kitab suci Al-Quranul Karim. Kitab suci ini sebagai panduan kepada kita. Sebab seperti yang kita sedia maklum, kita ini manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, dia tahu apa yang patut kita buat dan apa benda yang tak boleh kita buat di atas dunia. Sebab tu Allah cipta kita, Allah buat kita. Ada buku panduan yang Allah beri kepada kita, bukan hanya sekadar dengan buku panduan, bahkan Allah utus pula, Allah hantar mai pula satu contoh yang patut kita ikut, yang akan memberi bimbingan kepada kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah sambung lagi, kata Allah, dan janganlah kamu ini menjadi seperti orang-orang yang terdahulu yang diturunkan Alkitab kepada mereka, yakni umat-umat yang terdahulu selain daripada umat yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat-umat yang terdahulu diturunkan Al-Quran, diturunkan Alkitab kepada mereka. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam diturunkan Injil kepadanya dan juga umatnya. Tetapi berapa ramai daripada kalangan umat Nabi Isa yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula dengan Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan Taurat kepadanya? Berapa ramai daripada kalangan umat Nabi Musa alaihissalam yang tidak beriman kepada Nabi Musa dan tidak beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Bagaimana Nabi Daud alaihissalam yang diturunkan kitab Zabur kepadanya? Berapa ramai daripada kalangan umat Nabi Daud yang mengikut Nabi Daud dan iman kepada Nabi Daud dan juga dengan Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebab itu Allah ciptakan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terakhir, dengan dirakamkan kisah-kisah umat yang terdahulu dalam Al-Quran, supaya umat Nabi Muhammad ini mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku kepada umat yang terdahulu. Sebab itu muslimin muslimat, Al-Quran ini sebagai penyelamat kepada kita, dan didatangkan Rasul kepada kita ini menjadi contoh dan juga teladan kepada kita untuk menyelamatkan kita daripada terhumban ke dalam api neraka. Sebab itu Nabi pernah bersabda kepada kita, memberikan peringatan kepada kita supaya kita menjadikan Al-Quran, yakni kitab Allah, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dan pegangan kita, supaya kita tidak akan sesat di atas dunia ini. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, selama-lamanya kamu tidak akan sesat, kata Nabi, jika kamu berpegang dengan dua perkara yang aku tinggalkan ini. Apa dia, tuan-tuan? Nabi tak tinggalkan dirham dan Nabi tak tinggalkan kepada kita emas. Nabi tidak tinggalkan kepada kita dinar dan juga dirham. Nabi tidak meninggalkan kepada kita harta benda kepada umat dia. Tapi yang Nabi tinggalkan di sini dua perkara, iaitulah kata Nabi, kitab Allah, yakni kitab Al-Quran, wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka bila kita nak selamat di atas dunia dan juga di akhirat, maka kita berpegang teguhlah dengan dua perkara yang Nabi tinggalkan kepada kita, yakni Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni saya dah berulang kali dah baca. Tapi itu pun ada lagi kadang-kadang tak sedar yang tidak mempedulikan akan Al-Quran. Bulan Ramadan hari itu pun saya pesan, saya kata lepas keluar bulan Ramadan, jangan tinggal Al-Quran. Cuba try malam ni kita buat survey tengok berapa ramai daripada kalangan kita yang lepas keluar bulan Ramadan yang dia pegang baca Al-Quran secara khususi, bukannya secara umum. Boleh kita buat try begitu lah. Kita ambil buku kedatangan tengok. Kita tanya tengok seorang-seorang siapa yang pegang Quran selepas daripada bulan Ramadan sampai masuk tahun baru dah. Boleh tengok betul tak? Kan berjagu orang tinggal Quran. Jadi tak payahlah malam ni, tak payah lagi. Jadi sekadar muhasabah kepada kita, sebenarnya banyak lagi benda yang kita tidak buat di atas dunia ini. Sebab tu kita jangan asyik dengan dunia ini. Kita kena sedar bahawa dunia ini sebagai tempat untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi masa yang ada ini kita luangkan untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni saya terpaksa pelankan sedikit suara dia. Sebab menangkan 2 hari terlibat dengan kejohanan bola Bali. Kita tak main pun tukang penyokong je, tapi penyokong tu kadang lebih daripada hak duduk dalam padang. Jadi kita lebih hilang suara daripada hak main. Jadi sekadar malam ni saya perendahkan suara dan suara saya agak sorak-sorak basah, minta maaf kalau penyampaian agak kurang menyempurnakan pada malam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kalau tak silap saya kita akan masuk kepada hadis yang pertama. Sebab kita dah selesai hari itu muqaddimah kitab ini, kita dah selesai dan dalam ni kita dapat buat rumusan bahawa pengarang kitab ini dia nak cerita kepada kita betapa pentingnya untuk kita menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengubat kepada hati kita yang sedang sakit. Saya ingat saya tak perlu ulas lah pun hati sakit macam mana, saya lagi panjang cerita pula. Kuliah yang lepas-lepas pun dah cerita. Jadi malam ni kita nak terus kepada, kita nak ambil penawar kepada hati kita yang sedang sakit. Kita semua menghadapi sakit hati. Bermula daripada saya dan juga tuan-tuan, kita semua ada penyakit hati. Kalau tidak banyak sekalipun, sikit pun kita akan ada berkaitan dengan penyakit hati. Sebab tu kadang-kadang kita semayang susah untuk nak khusyuk sebab kita sedang menghadapi sakit hati. Kita duk heran pasal apa kita buat satu amalan tak boleh aku nak ikhlas kepada Allah. Sebenarnya kita menghadapi masalah penyakit hati. Pasal apa bila aku tengok orang lain dapat benda yang lebih daripada aku, pasal apa aku rasa nak dengki dengan dia dan nak buat khianat dengan dia. Sebenarnya kita sedang menghadapi masalah penyakit hati. Jadi insya-Allah malam ni kita akan mula dengan ubat yang pertama. Penawar yang pertama kepada kita dengan sama-sama kita mendengarkan hadis yang pertama. Muka surat yang ke-15. Kitab tak cukup lah. Tak cukup kitab. Nampak ada lagi tak dapat kitab lah. Muslimat tak ada kitab langsung. Tak ada muslimat, ada apa orang? Ada 2 orang tak ada langsung kitab muslimat. Kalau siapa boleh tolong bagi dekat depa sebiji. Bagi kat muslimat sebiji. Tak apalah yang tak cukup lagi ni, saya ingat laku juga kitab kita nak bila kita mengaji ada kitab ni seronok rupanya. Jadi saya ingat malam ni mandangkan ada lagi teman-teman kita yang tak dapat kitab. Saya nak buka baliklah lancar kutipan dana untuk kitab kita. Boleh nak? Kitab ni harga dia RM6, tapi kalau pergi beli banyak diskaun dapat RM5. Ni 10 tahun yang dulu saya beli kitab ni harga RM6, sampai keluar tak naik lagi harga kitab.
Dulu punya 10 tahun ni, tahun 2004 saya beli, harga dia RM6. Ni hak terbaru ni pun harganya masih lagi RM6. Allah. Rokok saya ingat dalam 10 tahun ni berapa kali naik lah. Yang asal dulu harga RM8, naik RM10, naik RM12. Hak terkini RM13.50. Jadi tahniah saya ucap pada orang isap rokok. Orang isap rokok saya ucap tahniah. Saya tak beli nak sedap sungguh saya ucap tahniah. Kerana telah berjaya mengurangkan duit poket anda sendiri. Baik, malam ni kita lancar balik kutipan kita tu. Tadi boleh serah kepada Tuan Imam kata bila Cik Roslan kita tak ada. Serahlah pada jawatan kuasa masjid mana boleh serah tu. Siapa nak kalau nak buat tabung pun lagi bagus, hidup tak tabung tengah tu satu kita pekat sumbang seorang saya dua. Bagi boleh dapat ni kalau boleh semua hak mengaji ni biar bagi ada kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala al-musannif berkata pengarang hadis yang pertama. 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Tuan-tuan dengar hadis ni pun malam ni memang tetap lutut dah. Balik nak tidur pun tak lena. Baik. Kita baca dia punya nas hadis dulu. An Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithu hasan sahih. Artinya daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berganjak lagi kedua kaki seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya, daripada mana ia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya, untuk apa diminasakannya, yakni digunakannya. Hadis riwayat daripada Al-Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hasan lagi sahih. Keterangan, rasanya susah sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. Namun pada hari itu segala pertanyaan ini mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang berani berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mulut cuba berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguncinya dan mempersilakan anggota badan yang lain pula untuk bercakap. Maka kaki, tangan dan seluruh anggota badan akan bercakap benar, akan bercakap dengan benar untuk mengakui segala apa yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia dahulu.
seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan. Surah Yasin ayat 65. Maka sudahkah kita bermuhasabah? Sudahkah kita memperhitungkan diri sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak? Kalau sudah, teruskan dan bersyukurlah. Kalau belum, berbuatlah demikian sebelum terlambat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi ada 4 soalan bocor yang telah Allah cerita siap-siap kepada kita bila kita duduk menghadap depan Allah. Pada hari kita menghadapi peperiksaan ataupun menghadapi ujian oral, kita duduk di depan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukan lagi menguji, tetapi sebaliknya Allah akan memperdengarkan segala penjelasan kepada kita berkaitan dengan apa yang kita lakukan di atas dunia. Jadi maksud ulama menyatakan, maksud bahawa Nabi menyatakan bahawa kaki anak Adam tidak akan berganjak melainkan apabila telah selesai 4 soalan, menjawab 4 soalan yang diajukan kepada dia. Maknanya tidak akan berganjak daripada apa? Tidak akan berganjak daripada tempat dia sedang berdiri menghadap di hadapan Allah. Sebab tu bila duduk dalam mahkamah Allah nanti tuan-tuan, suasana di padang mahsyar bagaimana bila kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan yang tersangat panas dan juga kita berimpit di antara satu sama lain. Dia kalau orang yang biasa pergi haji, kalau siapa biasa pergi haji, orang yang biasa duduk berhimpun di padang Arafah, dia boleh tahu bagaimana keadaan susah dan payahnya ketika berada di padang Arafah. Bagaimana berebut orang pada saat itu, masing-masing dah tak pedulilah soal orang lain. Duk kira diri dia sendiri saja pada saat tersebut. Dia tak dana nak bicara, nak tengok marka Arab lawa, tak dana dah pada saat. Dia nak peduli, nak boleh tidur dalam keadaan selesa ke, nak boleh makan dalam keadaan yang lazat ke, dia tidak fikir dah pada saat itu pula. Sebab apa? Sebab pada saat itu dia mementingkan diri dia sendiri di hadapan Allah. Sebab dia tahu pada hari di Arafah doanya dimakbulkan dan sangat mustajab pada saat itu. Sebab itu dia sibuk beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah ketika mana berada di padang Arafah. Dan berebut-rebut pada ketika itu tidak dipedulikan juga pada manusia yang lain. Begitulah gambaran ketika mana kita berada di padang mahsyar. Lebih-lebih lagi di padang mahsyar ini, bagaimana pada saat itu kita tidak pakai walaupun sehelai ataupun seurat benang, kita tak pakai. Semua berada dalam keadaan telanjang bulat. Baik sama ada laki-laki ataupun perempuan pada ketika itu. Dan perasaan malu pada ketika itu sudah tidak ada di padang mahsyar. Maka bila kita duduk di padang mahsyar, kita akan lalui ujian di padang mahsyar. Bagaimana dengan kepanasan akibat daripada dosa yang terlampau banyak kita bawa ke alam akhirat, maka pada saat itu dosa inilah yang mendatangkan azab kepada kita pada saat itu. Kalau banyak dosa kita maklum, maka akan beratlah azab yang akan kita timpa. Diibaratkan kepada kita bagaimana pada saat kita berada di padang mahsyar, matahari seolah-olah berada satu bingkai di atas kepala kita.
Dan peluh yang keluar mengalir daripada tubuh badan kita ini bergantung kepada amalan yang kita lakukan di atas dunia. Kalau dosa kita banyak sikit, kalau dosa kita tu sedikit, maka peluh yang akan keluar daripada tubuh badan kita ini, dia akan bertakung ataupun dia akan naik sampai kepada parah buku lali. Dan kalau kata dosa kita banyak sikit, dia akan naik sampai ke parah pinggang. Kalau kata dosa kita terlampau banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dosa kita ini akan menyebabkan peluh kita keluar daripada tubuh badan kita ini. Dia akan naik sampai ke mana? Sampai kepada anak telinga kita. Pada saat peluh berada di bawah daripada anak telinga, sama parah dengan anak telinga kita ini, maknanya ia sama parah dengan hidung kita. Di saat itu kita terpaksa berenang dalam peluh-peluh kita sendiri. Ini yang kita minta supaya Allah elakkan daripada kita jadi seperti ini. Sebab tu Allah berikan peringatan, gambaran kepada kita, bila duduk di depan Allah, bila di padang mahsyar nanti ini, kita akan lalui ujian yang sedemikian rupa. Kemudian Pak Long, tak cukup dengan itu bila nama kita dipanggil. Barangkali kalau kita ada rezeki, kalau kita ada amal kebajikan kita, sentiasa kita ikut sunnah Nabi SAW, barangkali kita boleh mendapat syafaat daripada Nabi. Apa syafaat yang Nabi boleh bagi kepada kita di saat kita berada di padang mahsyar? Nabi boleh beri syafaat kepada kita dengan cara Nabi cedok ayat daripada telaga Al-Kautsar. Nabi akan bawa pergi bertemu dengan umat Nabi Muhammad, umat yang terpilih daripada kalangan umat Nabi yang terpilih. Nabi sendiri yang akan suapkan, yang akan bagi minum ayat tersebut dengan telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tu Pak Long, kalau kita boleh minum satu titik sudah, kita boleh minum satu titik sudah ayat daripada telaga Al-Kautsar, kita akan hilang dahaga buat selama-lama. Ini istimewanya kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tidak diberikan keistimewaan tersebut. Hanya Nabi Muhammad sahaja yang diberikan keistimewaan untuk berikan minuman kepada umatnya di atas padang mahsyar. Bahkan tak cukup dengan keistimewaan tersebut, diberi lagi keistimewaan kepada kekasih Allah yang bernama Muhammad ini. Umat Nabi Muhammad lah yang akan mula-mula dihitung pada hari kiamat tersebut. Akan mula dipanggil mai. Walaupun umat Nabi Muhammad, umat yang paling akhir meninggal dunia di atas bumi ini, tetapi umat Nabi Muhammad akan diberikan peluang, akan diberikan syafaat yang mana boleh datang dulu untuk menghadap di depan Allah. Saat tu Pak Long, dia tak kisah dah siapa pun ada di keliling dia. Dia kira kalau boleh dia dululah nak pergi duduk menghadap di depan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab amalannya. Sebab apa? Sebab terlampau adabnya ketika berada di padang mahsyar. Tak tahan dah kalau kita di atas dunia ni. Kalau kata duduk nak masuk Dewan Periksa, kita puas tolak siapa nak masuk dulu. Hang masuk dulu. Hang masuk dulu. Ataupun senang-senang kira dalam masjid ni, kalau kata kita duduk di belakang, ada kosong soft depan, kita pakat lawan tolak aku. Hang dulu. Hang dulu. Pasal apa? Senang aku nak cabut bangkit awal. Aku duduk depan payah. Sekali lagi dia kata belakang aku ni, sekali lagi anak aku duduk belakang. Jadi senang kalau aku duduk sebelah belakang, aku boleh cabut bangkit awal. Ni kita di atas dulu. Kita selalu tolak bagi orang pergi buat dulu. Tapi di akhirat nanti, di padang mahsyar, masing-masing kita pakat berebut. Nak pergi mana? Nak pergi hitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran Pak Long yang barangkali kita tak boleh kira dengan akal kita, tak boleh capai dengan akal kita. Sebab gambaran ini hanya sekadar gambaran kasar yang diberikan oleh Nabi SAW melalui sabdaan Nabi. Saya ingat yang ni pun kalau kita balik malam ni, kita kenang balik dosa kita buat dulu,
Saya ingat tak cukup dah kain kita nak tadah ayat mata kita. Sebab dosa kita kepada Allah terlampau banyak. Terlampau banyak dosa yang kita buat kepada Allah. Takut-takut bila mai malaikat maut, malaikat Israel datang kepada kita nak jemput kita ini kembali kepada Allah. Takut-takut pada saat itu dosa kita ini belum lagi kita sempat delete dalam memori kita. Ini yang kita risau. Kita tak sempat nak proseskan catatan dosa yang dibuat oleh diri kita sendiri. Sebab itu bila kita menghadap depan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut kepada kita tidak berganjak, la tazulu qadama 'abdin. Tidak berganjak kaki seorang hamba tersebut pada hari kiamat. Maknanya bila sebut kata kaki hamba ni, semua manusia di atas dunia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada manusia yang terakhir yang dimatikan oleh Allah, semua ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berganjak kakinya melainkan apabila selesai menjawab 4 soalan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang pertama, mari kita tengok satu-satu. Sambil-sambil kita baca ni, lepas tu kita muhasabah tengok setakat mana 4 soalan ini boleh kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang pertama yang Allah akan tanya kepada kita berkaitan dengan umur kita. Usia kita ini Allah akan tanya. Hai Mat, nama Mak juga. Minta maaf kalau siapa Mak ni. Ismail bin Cik Ahmad. Contoh ni contoh dialog saya, bukan dialog Allah Ta'ala. Saya kata duduk rakam pula. Dia kata ni tak, saya kata ni dialog saya. Hey Ismail bin Cik Ahmad, hang dulu umur 65 tahun aku bagi hidup. Tak. Apa yang hang buat dengan umur tersebut? Dia. Apa yang kita nak jawab tuan? Contohnya usia kita 65 tahun. Contohnya kita hidup ni 65 tahun, apa yang kita nak jawab di hadapan Allah? Kalau 65 tahun ini kita boleh jawab kepada Allah, anggota tubuh badan kita ini boleh jawab di hadapan Allah, boleh cerita pula dengan perkara yang benar, mengatakan bahawa ya Allah, ni tangan kita sebut ya Allah, Tuhan aku ini ketika di atas dunia dulu, tangan aku ni, kata tangan, dia kata aku ni, Tuhan aku tak berhenti-henti angkat takbir kepadamu ya Allah. Kalau dia boleh cerita lagu tu tuan-tuan, kita pun aku selamat. Mujur tangan aku kata lagu tu. Tapi kalau dia kata ke Allah, dia kata ya Allah, aku di atas dunia ya Allah, ni dia kata aku ni lah, Tuhan aku ni duk berguna aku kepada tempat yang mendatangkan dosa kepadamu ya Allah. Tangan aku ni lah duk buat benda yang haram, tangan aku ni lah duk buat benda yang menyakitkan hati orang, dan tangan aku ni lah duk ambil, duk makan benda-benda yang dilarang olehmu ya Allah. Pada saat tu tuan-tuan, kita nak tolong perbetul apa yang tangan kita kata, tak boleh. Pasal terang-terang dalam ayat yang dibacakan, kita baca ayat dalam huraian tersebut dalam surah Yasin ayat 65, terang-terang Allah sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Terang-terang Allah cakap pada hari tersebut, yakni pada hari perhitungan, akan dikunci mulut-mulut mereka, yakni mulut kita ini semua akan dikunci, dan akan wa tukallimuna aydihim, akan berkata tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, persoalan berkaitan dengan umur ini orang lain tak boleh nak tolong jawab kepada kita. Sebab apa? Sebab kita sahaja yang tahu apa yang kita buat dengan umur yang Allah kurniakan kepada kita. Saya umur 30. Saya tak boleh nak cerita umur Pak Long umur kat 70 lah. 70 lah. 70. Cukup 70. 70 cukup. 71. Tu dia. Ekstra lah tu. Bonus lah. Pak Long kena banyak ke no? Bonus lah. Nabi umur 63. Bonus lah.
Umur Nabi saja yang ngam-ngam. Allah bagi Nabi hidup di atas dunia ngam-ngam. Umur Nabi 63 tahun cukup. Tak kurang walaupun 1 saat 1 minit. Tak kurang, tak lebih umur Nabi. Sebab Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal pagi Isnin. Dan Nabi meninggal dunia juga pada 12 Rabiul Awal pagi Isnin. Ini tuan-tuan kena tengok pula kitab sirah Nabi lah. Yang tu kalau nak tahu kitab sirah Nabi ni belah balik pulau saya tak mengajar. Tak ada tempat yang saya mengajar di balik pulau ni. Paling dekat saya mengajar kitab tu di Masjid Bukit Indra Muda, Kubang Semak nanti. Itu paling dekat lah saya mengajar kitab sirah. Agak kalau jauh sikit di Tasik Legong, Taman Desa Semak. Kalau siapa rajin nak ngaji, pilah. Tapi jauh lah. Tak payah ngaji kat saya, aku cari kat orang lain. Sirah Nabi. Umur Nabi ngam-ngam 65 tahun. Kalau nak dekat lagi, kena daftar masuk Mahmasyur, saya mengajak sabiah sirah. Tapi kena jadi umur baru 14 tahun dulu lah, baru boleh daftar Mahmasyur. Tidak tak boleh masuk. Baik. Jadi umur yang pertama, yang Nabi tanya kepada kita. Jadi bab umur ni semua kena pakat bersedia masing-masing. Umur yang pertama. Ni saya tanya ni, agak-agak kalau soalan hak pertama ni pun dengan usia kita hari ni, kalau Allah matikan kita di saat ini, agak-agak kita boleh jawab di depan Allah. Bah. Orang umur 30 je, tak boleh. 40 orang. Saya kata kita nak buat dosa, tuan-tuan. Kita nak buat dosa, kita fikir dulu. Kita fikir dulu bagaimana kita nak menjawab depan Allah dosa yang kita buat. Sebab tu Tok Syekh ni bagi tahu hari itu ni, masa kita baca hari itu dengan satu hadis Nabi, muka surat yang ke-11 itu kata Nabi, apabila seseorang hamba itu buat dosa, akan digoreng satu titik hitam. Letak mana? Letak hati dia. Sebab tu hati kita jadi kerah ni pasal kita buat dosa, kita tak segera bertaubat kepada Allah. Itu puncanya. Kita buat dosa tapi kita tak cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan, orang lelaki-lelaki ni dosa banyak mai daripada mata. Mata kita ni jahat dulu tuan-tuan ni. Banyak dosa kita mai daripada mata. Dah. Lah ni barangkali dia tak berapa nak galak lagi lah. Cerita yang 30 tahun, 40 tahun dulu. Masa zaman umur 20-an. Masa zaman naik motor Vespa. Zaman naik motor Jipang dulu Pak Long. Zaman naik motor Jipang. Zaman tu mata kita cukup galak. Allahu Akbar. Zaman kita zaman bujang tu, zaman belum kahwin tu. Dosa mata kita ini terlampau banyak. Sehingga kan kadang-kadang lepas daripada kita berkahwin pun, kadang-kadang mata kita masih lagi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena segera bertaubat. Takut apa? Takut titik hitam yang duduk dekat hati kita ini tidak terpadam, menyebabkan hati kita makin hari makin menjadi keras. Dan pada saat itu kita makin galak pula nak buat dosa, dan akhirnya kita kerap buat dosa sampai kepada hujung usia kita juga kita terus melakukan dosa kepada Allah, dan kita pergi menghadap dengan Allah dalam keadaan kita mati kita iaitu su'ul khatimah, mati yang tak baik. Jadi sebab tu umur kita ini kita kena cek balik setakat mana dah kita buat amal ibadat, berapa lama dah umur kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, dan berapa lama dah umur kita ini untuk segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu beruntunglah bagi orang yang menjadikan umurnya sebagai satu tempoh untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tuan-tuan. Imam Nawawi meninggal dunia dalam keadaan tak sempat berkahwin. Sebab apa? Sebab Imam Nawawi
terlampau asyik dengan majlis ilmu, terlampau asyik dengan ngaji ini, terlampau asyik dengan ilmu agama ni, sampai tahap Imam Nawawi tak sempat memikirkan untuk berkahwin. Sebab itulah kita, Allah bagi peluang kepada kita di hujung-hujung usia kita ini, lagi mana kita sempat untuk kita belajar, segeralah kita cari tempat belajar tersebut. Supaya apa? Supaya bila kita mati nanti, kita mati dalam keadaan hati kita ini duduk dalam keadaan sejahtera. Sebab Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara, Allah kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat, la yanfa', tak ada guna lagi dah, malun wala banun, harta benda dan juga anak pinak tak ada guna lagi dah pada hari tersebut. Illa man atallaha biqalbin salim, kecualilah orang yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya yang tenang dan juga sejahtera. Sebab tu kita nak kita pergi bertemu dengan Allah dalam keadaan hati kita sejahtera. Jadi majlis ilmu salah satu tempat bagaimana untuk kita menenangkan hati kita dengan kita mendengarkan peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, soalan yang kedua, bila kita dah cek balik berkenaan dengan ilmu, kita tengok muhasabah balik umur kita ini. Berapa lama dah kita guna untuk kita mengaji? Berapa lama untuk kita guna untuk beribadat? Berapa lama tempoh umur kita buat maksiat kepada Allah? Maka didatangkan pula soalan yang kedua daripada Allah. Allah akan tanya pula berkaitan dengan ilmu yang kita perolehi, ke manakah kita menghabiskan ataupun kita mengamalkan ilmu yang kita perolehi tersebut. Sebab tu tuan-tuan jangan ingat orang yang jahil sahaja akan disoal di hadapan Allah. Tuan-tuan jangan ingat orang yang alim, tok-tok guru, para alim ulama, mereka ini tidak disoal oleh Allah. Tak ada. Bahkan orang yang alim, orang yang ada ilmu ini, dia lebih-lebih lagi akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanggungjawab dia ini besar kepada umat. Allah letakkan satu tanggungjawab yang besar kepada ulama dan juga umara. Kepada ulama, kepada orang alim dan juga kepada pemimpin, tanggungjawab yang besar yang Allah letakkan di bahu dia. Sebab tu dua golongan ini antara golongan yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih terperinci. Ni dua golongan ini. Sebab tu kita yang mengaji, kita dapat ilmu juga. Allah akan tanya kepada tuan-tuan malam ni. Tuan-tuan dapat ilmu, kita mengajar malam ni, tuan-tuan dapat ilmu, Allah akan tanya ke mana tuan-tuan amalkan ilmu yang tuan-tuan peroleh. Saya dah bagi peringatan kepada tuan-tuan supaya kita segera bertaubat. Saya dah bagi peringatan kepada kita semua pada malam ini dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Termasuk diri saya sendiri, dan ke mana kita mengamalkan ilmu yang kita perolehi pada malam ini. Sebab itulah ilmu yang kita dapat, kalau kita amalkannya ke jalan yang baik, maka akan dikurniakan pahala kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita dapat ilmu, kita amalkan pula pada jalan yang salah, maka akan dikenakan azab ke atas kita. Sebab tu berilmu ni Allah akan tanya. Yang pertama, Allah akan tanya sama ada hang ramai ataupun tidak. Yang pertama, hang ramai ataupun tidak ilmu yang hang dapat. Sebab orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal, kata para ulama, minta maaf bukan kata para ulama, kata para cendekiawan, dia sebutkan, dia kata al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak beramal seperti mana pokok tanpa berbuah. Kita ada ilmu tapi kita tak beramal. Ibarat macam kita ada pokok tapi pokok kita tidak berbuah. Pokok tak ada buah, ada guna tak pelung? Tak ada guna. Apa yang patut kita buat? Ambil kapak tebang buah. Hak tu yang layak bagi dia. Ada pokok durian, balik pula dah. Ada pokok durian. Apa yang paling sedap? Anghe. Ada pokok durian dinama anghe. Tapi puluh tahun dah pokok tu, biji pun tak keluar buah. Ada guna tak? Tak ada guna. Lebih baiklah ada durian
Walaupun riang kampung, tapi dia keluar juga buah, boleh juga makan hasil. Itulah ibarat yang kita bagi. Kalau zaman saya mengaji pondok, saya tambah dengan kawan-kawan lah. Kami kawan-kawan pondok, kami tambah lagi. Tok Guru dia mengajar al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa beramal seperti pokok tanpa berbuah. Tapi kami pergi tambah. Kami kata kasyayaratu bila steering. Seperti mana kereta tak ada steering. Ada guna tak? Tak ada guna. Bagilah kereta BMW ke, kereta Mercedes ke, tapi dengan syarat dia kata aku nak bagi kereta ke hang ni percuma, tetapi dengan syarat steering tak boleh bubuh. Ada guna Pak Long, nak pergi ke laut pun tak boleh oh. Kereta kalau tak ada steering, ambil loncok masukkan sungai lah, tak ada guna, tak laku buang sudut. Sebab tu ilmu yang kita ada ni kita kena beramal. Sebab tu Allah akan tanya dulu, ilmu kita ini kita beramal ataupun tidak? Tak. Yang kedua, dia akan tanya pula ilmu yang hang beramal. Kalau hang beramal, ke mana hang amalkan ilmu tersebut? Adakah pada jalan yang baik ataupun adakah hang beramal ilmu tersebut pada jalan yang salah? Ini dia akan tanya pula. Sebab tu kita dapat ilmu, kita kena menggunakan ilmu. Maksud ilmu ni tuan-tuan, tidak semestinya ilmu agama yang kita ni. Hak kita mengaji ni tidak semestinya, termasuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal dunia pun akan turut disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kemahiran buka kunci. Ini orang kata tukang kunci. Dia ada kemahiran tukang kunci. Dan dia gunakan ilmu tersebut untuk mencari rezeki untuk anak isteri dia. Dia buka kedai. Dia jual kunci. Orang ada terkunci kereta, dia boleh buka balik kunci. Terkunci rumah, dia boleh buka balik. Dengan ilmu tersebut, dia boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Baguslah. Tapi kalau ada ilmu boleh buka kunci, tapi dia gunakan ilmu tersebut, dia pergi pediah barang orang dalam rumah, hak lagu ni Pak Long tak ada guna, buang sedih. Ada ilmu dia boleh buka kunci, dia kerja duk pecah kereta orang, hak ni pun tak ada guna, buang sedih. Macam kawan-kawan saya duk kenal baru ni, bawa biji kereta di situ gua baru ni dia pada pecah, dia curi barang dalam kereta. Aku balik pulau ni tak tahulah ada kedak lagi. Ada. Sungai Burung ke kampung lain? Ada tu bunyi macam dekat gitu. Ada. Bunyi ada tu dekat ada. Kena ingat nama tu. Bisa kenal? Kan bisa buat? Kita maaf nak jawab. Tengok muka tu macam orang beriman, alhamdulillah. Jadi tak boleh kita ada ilmu, tak boleh kita guna pada jalan yang salah. Kita kena guna pada jalan yang benar. Ilmu dunia sekalipun, baik. Ilmu apa lagi? Kadang-kadang orang salah guna. Ilmu apa lagi bro? Orang salah guna kan? Dia pandai ilmu matematik. Kalau dia guna ilmu matematik ke arah jalan yang benar, nah, dia guna ilmu matematik tu dia piajak orang lain, bagi orang bagi anak-anak lulus cemerlang dalam pelajaran SPM, okeylah. Dia pandai ilmu matematik, dia buka kedai, dia buka bisnes, dia set up bisnes, nega bisnes yang halal dengan kemahiran matematik yang ada, yang ni bagus. A+ kita boleh panggil. Tapi kalau dengan ilmu kemahiran matematik dia ada, dia tak ada. Tambah tolak, tenang, terajar apa semua dia pandai. Tapi dia pergi guna, pergi buat beli nak buat ramalan. Ini tak ada guna, buang sendiri. Dia pandai hidup cari motor kereta accident, dia pergi campur pula dengan tahun keberapa ni. Nampak dia pergi tolak pula dengan bulan, hari bulan ni Melayu punya hari bulan berapa dia pergi tolak dulu. Kalau lagu ni punya cerita memang jahanam lah kalau orang guna ilmu lagu ni. Ada ilmu dia pergi guna lagu tu memang tak guna, buang sedih. Cerita orang main tukar nombor ni. Saya ada satu cerita. Bagaimana kisah satu surau kan di kampung Sungai Burung lah ni. Tak hidup nampak Sungai Burung pula dah tempat lain. Dan kisah ni pun saya tak tahu betul ke tak betul, Allah Alam. Saya pun riwayat pun entah benda ni hanya nak jadi buah mulut je lah.
Dalam satu kampung tu naiklah jemaah masuk asar. Azan. Bila azan asar tak apa. Habis azan asar semua main sunat tu qamat. Bila qamat nak terima tu saf. Nah, buat saf semua lah. Jadi bila ada belakang makmum tu siap semua belakang. Dia pun sembahyang. Imam pun sembahyang sampai bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis salam tu tiba-tiba bila habis imam bagi salam tu imam sapu dia turun bawah ni. Sapu tu ada otak turun daripada atas. Meruk Aish. Dia kata ada otak ada sapu. Dia kata, oi, otak nak buat kau. Imam kita ni siapa punya ni? Tak ada nak zikir ke tak? Siapa punya ni? Tanya belakang. Tanya. Siapa punya ni? Hanya orang tu siap orang. Hai, benar ada tu imam. Saya punya dalam bukit ni. Tu siap tu. Saya punya dalam bukit ni kan. Ini saya punya dalam bukit. Oi, habis tu siapa punya? Kang punya tu Bilal. Dia kata tu siap, jangan tuduh lagu tu ni. Saya punya dua piah ni. Tu Bilal. Saya punya dua piah ni. Lepas tu dah lepas 3 orang. Ada juga. Apa ni tak ada orang lain kita 3 orang dah. Kita, tu imam cek tengok tu imam. Tu imam cek tengok tu imam. Cek tengok. Lah aku punya tak ada. Nombor aku. Umpamanya satu surau tu dari Tok Imam, Tok Bilal dengan Tok Jah, tiga-tiga jenis kepala main 3 ekor. Kalau lagu ni punya cerita memang tak diguna pakai. Jadi kita ada ilmu kepakaran ilmu matematik, jangan duk salah guna lagu tu. Sungai burung punya orang dengan duk buat lah. Kalau nak jangan duk main lah 3 ekor lagu ni. Kalau Tok Haji punya nombor? Tok Haji punya main nombor dah tu panjang cerita lah tu. Bahasa Tok Haji tu dia tak nak haji lagi kot. Lagu tu bahasa dia tak nak haji lagi. Dia cari jalan tak jumpa. Dia kena berdoa lagu ni, ihdinas siratal mustaqim. Ada kena baca lagu ni. Jenis Tok Haji main nombor, dia kena baca doa banyak sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Kena baca doa tu. Kacau lah Tok Haji kalau ada lagu tu. Mau pergi tarik serban dia tu, mau pergi ikat dekat pokok dia, mau pergi balik dekat tiang masjid. Rosak masuk. Kita dengar orang pakai helmet ke apa kan nak masuk dia pakai serban ni. Masuk beli nombor ekor. Kalau kata lagu tu jangan main ni. Pak Long kita malam ni tak suara lah tu. Boleh Pak Long baru dia main. Jadi dia banyak. Baik. Yang tu soalan nombor 2. Agak-agak lepas lagi Pak Long boleh tanya tu. Nak tanya tu lah. Kalau agak soalan tu lepas lagi. Tak lepas balik kena buat tahajud kali. Kena buat tahajud, buat taubat. Baik. Ilmu yang ketiga. Soalan yang ketiga yang Allah akan tanya kepada kita. Yang ni lagi buat. Yang ni berkaitan dengan harta kita. Soalan ketiga Allah akan tanya daripada mana harta kita dapat. Dan soalan yang keempat soalan ketiga Allah akan tanya daripada mana harta kita dapat dan ke mana harta yang kita belanjakan daripada harta tersebut. Kita dapat duit, Allah akan tanya ni walaupun 1 sen, Allah akan tanya daripada mana hang dapat harta tersebut. Saya ingat kalau kita hitung harta kita ni tuan-tuan, barangkali kalau semenjak daripada kita kenal dunia ni, kalau kita boleh jaga betul makanan kita, harta yang kita perolehi daripada perkara yang haram, saya ingat yang tu barangkali selamat. Tapi kalau kata ada celah-celah umur kita ini, kita ambil satu, kita dapat, kita perolehi satu hasil daripada bukan jalan yang diridai oleh Allah. Yang ni kita cukup bimbang. Ramai hari ini yang mudah sangat terlibat dengan memakan harta yang tidak halal. Yang kita cari harta yang tak halal kadang-kadang berlambak. Yang maksud kata cari harta yang tidak halal,
Tidak semestinya kita pergi mencuri dan juga kita merompak. Kena faham begitu. Termasuk juga dengan kita cari, kita dapatkan harta tersebut dengan jalan yang salah. Antaranya kita menipu orang, ini juga dikira sebagai harta yang haram. Antaranya lagi iaitu kita dapatkan harta tersebut bukan daripada hasil kita. Contohnya macam riba. Yang tu juga tak boleh. Sebab Allah sebut secara jelas dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan aku halalkan jual beli dan aku mengharamkan riba, kata Allah. Riba juga tak boleh. Termasuk Atikam nombor tadi dah. Tok Haji punya ke, Tok Imam punya ke, Tok Bilal punya ke, semua sopa tak boleh. Harta tersebut tetap salah. Termasuk kita menggunakan, kita mendapatkan hasil tersebut, harta tersebut dengan cara kita melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan kita jual babi, kita pergi berniaga babi. Allah haramkan kepada kita daripada jual arak, kita pergi jual arak. Ataupun kita jual benda yang halal. Kita jual benda yang halal, contohnya kita berniaga ayam. Tapi kita jual pada waktu yang diharamkan oleh Allah. Macam mana Ustaz? Waktu yang diharamkan oleh Allah. Kita berniaga ayam pada waktu orang bang Jumaat. Yang ni orang peniaga tolong ambil perhatian. Kita berniaga pada waktu saat imam telah naik ke atas mimbar. Pada waktu tersebut haram bagi orang laki-laki berniaga dan juga haram bagi orang laki-laki membeli barangan tersebut. Kecuali orang yang uzur, yakni orang yang bermusafir dan juga orang yang memang tak boleh mai dah sembahyang Jumaat. Kecuali yang kena faham elok dah. Ini belambak ni. Kok kelang-kelang kadang-kadang banyak di negara ni. Negara kaya. Buat keluar zakat, tapi hasil tersebut hasil yang haram. Memang. Sebab dalam Quran Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ini dalil. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendengar seruan azan Jumaat, maka tinggalkanlah perniagaan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kepada kamu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa dharul bai' dan tinggalkan perniagaan kamu, kata Allah. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang bang Jumaat tapi duk talau tadi, ini kata Allah. Ini banyak kawan-kawan kita buat. Orang bang Jumaat tapi duk pegang rod ni. Duk mengai tu pilek. Pernah buat tu? Duk mengai tak beza. Itu pada beza. Jawab pun sama banyak. Tak boleh. Kita itu pun dengan cara yang salah. Allah akan tetap tanya harta yang kita peroleh. Jadi sebab tu harta yang kita nak dapat itu kita kena baik-baik. Tak apalah yang tu harta yang kita dapat. Lepas tu Allah akan tanya pula ke mana yang telah kita belanjakan harta tersebut. Hang belanja pita mana? Ni hang guna untuk. Ni hang guna untuk. Kalau kita guna pada jalan yang diridai oleh Allah, alhamdulillah. Kita dapat harta, kita gunakan untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Kita menyediakan rumah kepada anak isteri kita. Kita menyediakan kenderaan kepada ahli keluarga kita. Kita memberikan makanan kepada anak isteri kita. Alhamdulillah. Kita ada, kita dapat harta, kita sedekahkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan infak, kita sedekahkan, kita keluarkan zakat. Kita sempurnakan segala kewajipan. Kalau kita buat yang ni, alhamdulillah kita boleh selamat depan Allah. Tapi kalau kita dapat harta ni jalan yang benar, jalan yang halal, tetapi kita belanjakan pada jalan yang haram, ini juga akan disoal oleh Allah. Oi, jaga ni. Orang nak bagi riba, nak bagi rasuah. Mana? Orang nak bagi rasuah. Ambil yang duit mesti pun nak bagi hang, tapi dengan syarat antum saya pula.
Ni rasuah ni. Dia kata tak boleh, ni haram ni, tak boleh. Dia kata, mak jomlah kita pergi. Dia kata apa? Pergi main tikar rekod. Oi, mana boleh? Dia kata haram. Nah, itu tak boleh, haram ni, duit haram. Tempat ke dia. Tapi bila main tang belanja, dia kata, boleh suruh anak tu. Ni, ambil duit ni, pergi beli ongkok yang sekotak. Katalah Ustaz. Tanya. Orang kena nombor. Belanja kita makan. Jahanam kalau anak kita tahu kalau kita jahanam. Macam ada besar. Pasal dia tak jadi lagu tu. Kalau kita tahu. Dia kena nombor banyak 80,000. Kalau belanja orang. Ada orang yang menerima tu. tak boleh. Memang tak boleh lah. Saya jawab ringkas tu mudah. Tak boleh. Ingat ya. Abang ada pujuk, hang bagi duit tu ke masjid kan? Masjid tahu nak buat apa nak mai. Ataupun bagi duit kita ke ustaz tahu nak buat apa nak. Tapi bukan saya nak makan lah, saya tahu lah cara nak tweet tu, saya nak tweet tahu kat mana duit tu saya tahu. Nah. Nasihat dia. Kita kawan dengan orang, biar kita boleh bawa orang mai ke jalan yang baik. Jangan kita kawan dengan orang boleh tarik kita pergi ikut jalan dia. Itu jahanam. Jangan. Mula-mula dia belanja kita makan, lama-lama dia kata apa? Jom kita main sekali. Dia. Itu banyak situ. Daripada tak ada suami kita jadi main. Tak bisa bisa. Bisa main. Tak bisa memo, bisa main. Tobatlah. Kalau habis suami tu tobatlah. Tobat. Jadi kita buat zikir insya-Allah. Kita buat zikir. Ya. Tak apa belum. Kita tobat malam ni. Pak Long kita pun malam tu dia teriak-teriak. Pak Long malam ni senyap lagi nak pergi demam pun. Pak dia tak larat tu. Banyak orang 71 orang. Fikir jangan fikir banyak Pak Long ni. Ya betul. Tahu saya. Saya kita buat istighfar lagi insya-Allah. Kita buat zikir lagi. Luar baik kita buat majlis zikir, kita buat majlis taubat kepada Allah Taala. Baik, yang tu yang ketiga berkenaan apa. Jadi kita ada apa, kita belanja ikut jalan yang diredai oleh Allah. Kita dengar kalau jadi satu, saya dapat satu info kan. Informasi yang barangkali berguna pada kita. Dia cerita bagaimana kita mendapatkan harta yang berkah. Bagaimana kita nak mendapatkan harta yang berkah walaupun sedikit. Ada satu perkongsian daripada seorang jutawan, saya ingat dia orang kaya. Dia berkawan dengan seorang Cina, dia buat satu video, siapa pernah dapat dah boleh dah. Dia pakai baju oranye. Dia kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan bagaimana saya bertemu dengan seorang Cina yang dulunya dia sama level dengan saya, tapi lepas beberapa tahun dia tinggalkan saya, dia pergi meninggalkan saya. Dia kata saya jumpa dia balik dalam beberapa tahun, dia punya level tu tak sama macam saya, bahkan berlipat kali ganda daripada saya. Dia dah jadi multi-millionaire. Dia kata balik, dia kata you sekarang sudah berubah. Dia kata apa you punya you punya boleh kongsi sikit. Cina tu kata dekat dia kata you kena ingat, dia kata. Dia kata harta, dia kata ni duit kita dapat ni, dia kata dia ada dia. Dia yang pertama sekali dia kata kena ingat, you kena ingat. Dia kata mula-mula you dapat, you kena ingat you punya mak dia. Dapat mula-mula dia kata kena ingat mak. Maknanya you bagi yang terbaik kepada mak you, dia kata. Makan dia, pakai dia, belanja dia, you kena bagi yang terbaik. Dia kata ni, wah sendiri, dia kata air sendiri, dia kata masa mak wah mampuih, dia kata mak wah mati, dia kata buat satu keranda harga 10,000, dia kata. Nak bagi yang terbaik untuk. Tapi dia orang Cina, bukan orang lain. Membuat satu orang Cina, dia boleh ingat kepada mak. Yang kedua dia kata, you jangan kedekut nak bagi kepada orang lain, dia kata. Sebab dia kata you dapat ini, you tahu you ingat you punya, dia kata. Kalau you bagi sama orang lain, nanti Tuhan Allah tambah lagu, dia kata. Ini orang Cina dia boleh kata lagu tu. Nanti Tuhan Allah tambah lagi sama you, dia kata.
You bagi sama orang lain, dia kata 10,000. Bukan Allah tambah lagi sama you 70,000. Oi. Orang lain tu terkejut. Dia kata, macam mana? Yang kedua, jangan ke depan. Dia kata bagi kepada orang. Maknanya, kalau kita dalam konsep Islam, sedekah. Memperbanyakkan sedekah. Dia kata. Kedua. Dan yang ketiga, dia kata, kalau tak silap saya ingat lupa lah saya. Yang ketiga, dia kata kita kena pastikan kita kena bisnes yang betul-betul. Cari itu dia kata yang betul-betul. Macam seolah-olah macam berkat lah kalau kita. Sebab tu harta yang kita dapat, tuan-tuan, dan juga yang kita nak belanja, mesti kita tengok yang pertama dulu, pendapatan dan juga perbelanjaan kita ini adalah pendapatan dan juga perbelanjaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat semua. Jadi kalau ada kita pernah buat salah, segera kembalikan kepada orang lain. Kalau kita ambil hak orang, bukan jalan yang benar, kita kembalikan semula. Kalau ada hutang orang yang tak bayar, dibayar segera. Sebab hutang kita ini, kalau kita tak selesai di atas dunia, bila kita mati esok, kita akan tersangkut disebabkan oleh hutang kita. Amalan kita akan tergantung disebabkan oleh hutang kita di atas dunia. Sebab tu jangan buat main-main. Hutang ni perkara yang besar. Sehingga akan Allah menyebutkan dalam Al-Quran satu ayat dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang paling panjang, satu muka, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah baca Quran lah. Kalau orang tak pernah baca Quran, dia tak pernah jumpa alam dia. Ni, satu ayat dalam surah Al-Baqarah, panjang ayat tu duduk muka surat belah kiri. Ayat tersebut menceritakan tentang hutang. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktub. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan suatu hutang ila ajalin musamma, kepada satu tempoh kamu berhutang kali ini, faktubuh, kata Allah, maka tulislah hutang kamu tersebut. Sebab tu kita berhutang, kita kena tulis hutang kita. Dan kita kena tulis berapa lama mana tempoh kita nak bayar hutang tersebut. Baik sama ada kita ni menjadi penghutang ataupun kita ni orang yang berhutang, kita kena tulis tempoh tersebut. Kedua-dua mereka ini. Bahkan disarankan kepada kita supaya ada saksi yang menyaksikan hutang kita tersebut. Ini cerita bab hutang sikit. Waktu saya bermula daripada saya sedar beberapa tahun yang lalu. Sebab dulu pun saya hutang orang pun mengingatkan. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu, lepas mana saya dapat ilmu daripada Tok Guru saya, balik terus saya beli satu whiteboard kecil warna putih tu. Saya balik, saya bubuh di pintu bilik tidur rumah saya. Bilik tidur, keluar hari-hari masuk. Saya tulis besar-besar tu hutang. Orang hutang saya tulis juga, tapi tulis dalam buku. Tak apa nak tengok lah, sebab saya punya niat. Orang hutang tu, aku ada duit, aku bagi dengan syarat kalau kata dia nak bayar, tak mau bayar, aku sekitar. Betul. Sebab tu orang tanya, punya duit yang sikit? Aku tak ada duit. Kalau tak ada duit, saya bakar. Tapi bab hutang orang, tulis terang-terang, berapa kita hutang, tarikh kita hutang, dengan siapa, lepas tu bila kita nak bayar. Ini kita kena ingat. Hutang ni kena jelas. Tak boleh nak buat main-main. Dan janji bila sampai kepada satu masa, kita janji kita nak bayar, kita tak boleh bayar, kita kena pergi cerita dekat dia, aku minta maaf, aku tak sempat lagi nak bayar, minta tangguh sikit lagi 2 bulan. Contoh. Balik, ibadah balik 2 bulan lagi. Itu cara kaedah kita nak berhutang. Jadi sebab tu bab hutang ni tuan-tuan, dia bukan satu benda yang datang daripada sebelah barat, tidak. Dia datang daripada Islam. Sebab Nabi juga pernah berhutang dengan orang Yahudi satu ketika dulu. Jadi hutang ni, setiap manusia tak boleh lari daripada hutang. Tapi bagaimana kita menguruskan hutang tersebut. Ini sikit saya tentu bab ni. Jadi tuan-tuan balik lepas ni, ingatlah kalau kata ada hutang lama-lama, korek balik, tulis balik. Kalau tak ada papan whiteboard pun, bila beli kapok satu, ambil papan-papan apa, cat bagi warna hijau, buat bagi papan hitam di rumah. Tulis dengan papan kapok. Saya sebab anak kecil tak boleh nak pakai kapok, segi habuk anak-anak, beli marker pen. Whiteboard tu senang sikit, nak tulis nak badan. Tuan-tuan buat itu. Dan pesan kepada anak isteri kita, Pak ada hutang banyak duit sekian, kalau Pak mati,
ambil hutang pak, bayar dulu hutang dekat dia. Tanah pak nilai berpuluh ribu pun, tidak jual, yang penting selesai hutang. Tak berbayar. Jadi berhutang tuan-tuan yang ramai. Baik. Yang keempat yang terakhir tuan saya nak berhenti awal ni belajar. Surah tak apa ada pun belajar juga. Baik. Yang terakhir iaitu Allah Subhanahu Wa Taala juga akan tanya kepada kita. Soalan yang terakhir, soalan yang keempat yang Allah katanya berkaitan dengan tubuh badan kita. Ini yang terakhirlah. Kemana yang telah kita binasakan, yang mana yang telah kita gunakan ketika di atas dunia. Jadi tubuh badan kita, tangan kita, akal kita, otak kita, perut kita, kaki kita, kemaluan kita. Jadi yang ni saya ingat barangkali saya tak perlu penjelas panjang, sebab kita dah jelas dalam 3 soalan tadi ni pun ada berkait dengan kita. Jadi pakat-pakatlah kita muhasabah. Kalau kita masih ada berhutang dengan orang, segerakanlah kembali hutang. Bahkan Nabi SAW di saat Nabi, sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi keluar daripada dalam tempoh Nabi sakit. Dalam tempoh Nabi sakit, sebelum Nabi meninggal, Nabi keluar dalam keadaan terketak-ketak. Nabi naik di atas mimbar dalam Masjid Nabawi. Nabi himpunkan semua para sahabat. Dan antara benda yang Nabi sampaikan pada hari tersebut, Nabi tanya kepada para sahabat, kalau ada lagi Nabi berhutang dengan para sahabat. Tak ada, memang tak ada siapa dah Nabi berhutang dengan siapa, tak ada, kecuali ada seorang sahabat Nabi. Dia mai, dia kata, ya Rasulullah, dia kata ada hang hutang dengan dia kata. Dia kata, ingat ada satu ketika dulu masa perang, dia kata seolah-olah macam nak kita tumbuk, bukan tumbuk, dia kata hang tercendeh, hang tertumbuk, dia kata dada aku. Lebih kurang itu. Alat senjata Nabi tu apa? Saya pun orang yang nak cerita. Sebab pada peripek ni dah sambil teringat cerita tu. Kita hang tercendeh, dia kata dekat dada aku. Jadi hang hutang dengan aku ya Rasulullah. Aku anggap itu sebagai hutang. Jadi Rasulullah kata tak apalah, dia kata. Para sahabat ni semua marah dah. Sayyidina Umar kira bangkit nak tarik pedang lah. Sayyidina Umar ni. Kata Rasulullah tak apa, dia kata. Ini hutang aku di antara aku dengan dia. Berkerak dia dengan Nabi. Kan? Dia kata, aku nak balas dia hutang. Oh, para sahabat lain. Bila dengar kata sahabat Nabi tumbuk Nabi ni. Baru aku tak amal Nabi tumbuk Nabi dah. Dia kata apalah. Sampai ada hak teriak, ada hak marah, ada macam-macam keadaan. Jadi Rasulullah pun turun mengatakan ada dalam mimbar. Kadang-kadang ketak-ketak turun tidak pada sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak boleh nak tunggu Rasulullah yang kata dia. Ya Rasulullah nak kata seorang yang jujur, seorang yang mana? Yang bercakap benar. Apa yang dia kata, dia buat. Bila mana orang tutup hutang dekat dia, memang dia pergi cukup. Dia kata, walaupun dalam keadaan dah dekat-dekat nak mati. Dia kata, tak boleh pun nak tumbuk dalam keadaan apa kata. Lalu Rasulullah buka menanggalkan baju Rasulullah. Bila menanggalkan baju Rasulullah, bila terbuka nampak dia kata Rasulullah, sahabat Nabi pun takut, dia tekan, dia peluk Nabi SAW. Dia peluk, dia rapatkan muka dia kepada dada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, mana mungkin aku geram lama dah aku nak cium hang Rasulullah, nak cium badan hang. Dia kata, hari ni aku dapat. Rasulullah kata, hang cerdik. Dia kata, cerdik. Tapi betul dia pernah buat. Inilah sikap Rasulullah yang tidak pernah menyekat ataupun tidak pernah menangguhkan hutang kepada seseorang, sama ada seorang sahabat dan juga orang Yahudi dan sebagainya. Ini sikap yang perlu kita ambil. Jadi kita pakat-pakat beringat tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita masih ada hutang, segeralah selesaikan hutang kita. Dan kalau hutang kita tak mampu dibayar, kita jelaskan kepada orang tersebut, supaya bila kita duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala, kaki kita ini tidak terketak-ketak duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketak tak lari memang semua ketak. Tapi bagaimana kita nak atasi 4 soalan yang telah Nabi ceritakan kepada kita. Moga-moga tuan-tuan dengan hadis yang pertama malam ni, tu tengok tuan-tuan, baru 1 hadis dah dekat 1 jam. Dekat sejam. Satu hadis baru kita baca. Ada 1 hadis sejam. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang kedua ini pada bulan depan insya-Allah.
Dan bulan depan berapa hari bulan? Hari Selasa bulan depan. Berapa? Berapa bulan? 11, 12. Ada kalender. Bulan depan Sembilan hari bulan. Atau nak dan saya nak main tu 16 Maret. 16 Maret sebab Selasa minggu 3 kan. Selasa minggu 3 hari ni. Sebab saya tarikh tu saya berada di Mekah 11 sampai 22 bulan saya ada di Mekah untuk menaikan umrah, bawa umrah. Jadi kalau kata masih berhajat, kalau nak tukar hari, minta Roslan berhubung dengan saya, tengok jadual saya yang mana kosong, boleh ambil malam tersebut kalau di sini tak ada ustaz. Kalau tidak, kita jumpa tahun depan. Bukan bulan depan lagi lah, tahun depan kita jumpa pula. Selang tahun. Kalau masih berhajat, sama ada sebelum saya pergi ataupun selepas saya balik. Tapi lebih baik ambil sebelum saya pergi. Sebab kalau lepas saya balik, takut saya tak sihat ke apa-apa. Jadi barangkali kuliah kita lama pula nak jumpa. Dan berhenti lama ni dia boleh tajak kadang-kadang. Saya biasa di tempat di Limau Tepai, habis lagi tak kita Allah Alhamdulillah. Saya biasa di tempat, saya cuti lagu ni lah, cuti bulan Ramadan. Start itu bulan Ramadan tu, cuti Ramadan, cuti raya, cuti sakit, cuti rehat. Lah kalau cuti terus. Tapi mudahlah khatam kitab. Saya khatam kitab tu sebelum saya pergi ke Gaza bulan Ramadan. Kitab ni di surau, satu surau di Mutubah di Bukit Pancor. Nanti Allah habis tak tahu. Jadi semua tu takut dulu lah. Cuti kerak, cuti CRK, cuti MC orang. Oh ya, Allah Allah. Tak ada asal lambar. Ini bukan malam fiqah. Malam fiqah kita kata Allah. Allah alam, insyaAllah malam ni kita akan akhir kita tutup majlis kita ni dengan sedikit kita buat majlis zikir. Bukanlah zikir apa orang tarikat buat, tidak. Zikir kita sikit dan zikir taubat. Moga-moga kita bersihkan sikit hati kita malam ni, balik kita sambung di rumah. Dan insyaAllah kita harap moga-moga Allah matikan kita dalam keadaan beriman, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik insyaAllah. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah minkum. Jadi insyaAllah kita akan tangguh di malam ini yang baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi Allah dan kepada saya sendiri. Cuma saya nak ada beberapa tuan, saya nak buat masjid untuk sekolah seribu yang pernah kita buat ketika dulu. Alhamdulillah teman-teman, insyaAllah awal bulan 12 ni pihak sekolah akan mula berpindah masuk ke bangunan tu. Cuma saya dimaklumkan masih lagi belum cukup untuk peralatan sekolah dan juga kos binaan bangunan itu masih belum cukup. Jadi insyaAllah tuan-tuan malam ini sebabkan siapa yang ada berhajat untuk nak beri sumbangan, wakaf, zakat, sedekah ataupun wang tidak halal, yang wang riba, SD, SB dan sebagainya, tuan-tuan boleh salurkan dengan saya insyaAllah. Saya serahkan pada sekolah. Jadi ini peluang yang kita lalui setakat malam ini. Semoga kita boleh dapat amal. Wallahu a'lam. Aku lupa hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.